anak saya di mana pun, apa pun saya buat, dia tetap anak saya. Tak boleh lah, nanti aku nangis lah. Efek bas. Okay. Saya dah lama tak menyanyi. Jadi bila Gegar Organza ni buka ruang untuk saya rasa sesuatu peluang yang baik lah. Sebab kita tengok kan, ramai yang masuk GV tu adalah antara artis yang dah exist dalam industri ni dan mereka dah banyak sangat pencapaian. So bila nama saya ada dalam GV tu, saya rasa sangat dihargai dan satu peluang yang tak patut saya lepaskan. Sebelum tu dah cuba sebelum ni? Last year saya ada cuba. Masa tu saya pergi ke audition. But then last year diorang tak ambil. Saya tak tahu lah, mungkin belum masanya lagi kan. So bila dapat tahun ni, apa salahnya saya cuba. Bila dapat GV tahun ni tapi dilanda pula dengan masalah rumah tangga kan. So macam mana Burhan nak menghadapi kedua-dua perkara tu? Senang cakap, dia bukan benda yang senang untuk saya lah. Dan semuanya datang serentak tanpa saya duga. Dan saya terpaksa fokus sekarang ni dengan kehidupan saya dan juga Gegar Organza. So itu antara fokus saya sekarang. Saya terpaksa tunaikan. Kita tahu kan macam dalam pertandingan at the same time ongoing lagi kes mahkamah seperti akan berlangsungkan. So macam ni, adakah dia akan mengganggu konsentrasi dalam isu? Saya harap perkara ni dapat dikawal dengan baik lah kan. Dan juga macam saya kata, fokus saya pada GV ini bukan satu perkara yang main-main kan. Dan apa yang berlaku pada saya juga pun satu perkara yang sangat serius. So bila semua berlaku serentak, saya memang terpaksa kuatkan mental saya dan saya kena move on. Saya kena teruskan perjuangan saya. So saya rasa kalau perkara-perkara macam ni tidak boleh untuk dijadikan sebagai satu penghalang lah untuk saya, sebab nyanyian ni juga adalah career saya kan. Sebagai career saya ni jugalah banyak perkara yang perlu saya lakukan. Tapi masa GV, masa AF tu pernah berdepankan isu yang berat macam ni tak apa ke? Masa saya keluar AF ada. Masa berlangsung pertandingan tak ada. Masa keluar AF dulu ya arwah ayah saya meninggal. Tapi itu dah habis AF kan. Baru ada bersediakan dengan segala komen, pertingkah kecaman dari netizen sebab menghadapi situasi yang terjadi dalam kehidupan sekarang. Masuk pula Gegar Organza. Kita tahu Gegar Organza punya hype macam mana kan. Kritikan yang kritikan, mana-mana pun ada kritikan. Dan saya tak nafikan apa yang berlaku ni mungkin beri tekanan, tapi saya harap doa pada semua orang agar urusan saya dipermudahkan. Tapi macam kejutan-kejutan, macam GV kan biasa kejutan kan, bawa anak pergi ke studio ke, macam ni rasa nanti? Adakah Abang boleh terima ke apa ke? Atau kita bagi syarat jangan bawa dia orang pergi ke untuk kejutan lah kan? Anak saya tetap anak saya. Kan, tetap anak saya. Mereka tetap tanggungjawab saya. Dan saya sampai sekarang pun alhamdulillah saya tidak cuai dari segi nafkah. Dan apa pun yang terjadi, anak saya di mana pun, apa pun saya buat, dia tetap anak saya. Macam tiba-tiba esok bawa kan, macam orang kata okey dia orang tak perlu pergi kan nak tengok Burhan, tapi tiba-tiba esok bawa. Adakah rasa macam boleh mengganggu konsentrasi ke apa benda ke? Anak saya adalah kekuatan saya. Anak-anak saya memang kekuatan saya. Tak kisahlah kalau tiba-tiba dia orang muncul ke apa ke. Saya tak kisah menghadapi anak saya di mana-mana sahaja. Burhan, mungkin belum pernah bersuarakan sebelum ini. So menjawab segala spekulasi tentang mengabaikan tanggungjawab, tiba-tiba minta cerai semua. Sedikit komen tentang apa yang berlaku dalam rumah tangga. Macam mana? Ya, tiba-tiba minta cerai dah 2 kali.
kes beli rumah di Dengkit sedikit. Apa yang Muhammad boleh katakan tentang perceraian dengan wife sekarang? Soal beli rumah tu, saya tak beli rumah tu. Rumah tu saya sewa. Disebabkan biarlah entah siapa banyak yang berlaku kan. Saya rasa saya perlu mengasingkan diri sebab saya tak nak kalau bergaduh dilihat oleh anak-anak. So untuk menjaga, saya tak nak anak-anak saya sedih. Tak nak anak-anak saya tengok. Saya nak diorang tengok. Saya nak benda tu tinggal dekat ingatan diorang. Saya nak anak-anak saya terjaga emosi dia. Saya nak semuanya baik-baik untuk anak saya. So saya keluar pada rumah tu supaya saya dapat kawal emosi saya, jiwa saya, dan saya tak nak anak-anak saya rasa tertekan. Kalau boleh kongsi juga apa yang sekarang keadaan awak sekarang kita tak tahu kan keadaan awak sekarang macam mana selepas kelar kisah perceraian awak dengan wife. Berat sebenarnya, berat. Tapi bukan semua orang nak benda ni berlaku. Saya dah fikir benda ni lama. Dan saya juga kalau didakwa dia tidak tahu kenapa dia diceraikan tu, tak mungkin. Ya, tak mungkin dia tak tahu kenapa perceraian tu berlaku. Sebab saya dah bincang apa perkara tu dengan dia beberapa kali. Dan saya juga pernah berjumpa dengan ayah dia, mengatakan masalahan, minta nasihat. Saya juga pernah berjumpa dengan makcik dia. Bukan sekali dua saya jumpa dengan makcik dia, mengatakan masalah yang kami hadapi. Dan saya juga pernah bawa dia pergi jumpa ahli, orang yang pakar mengenai rumah tangga. Bukan saya tak pernah buat benda-benda tu semua. Tapi bila dia kata dia tak tahu kenapa dia diceraikan, saya cakap waktu tak wajar lah. Saya tak nak cakap lebih, takut benda-benda tak baik keluar kan. Dan sekarang ni saya yang dah pernah tinggal dengan dia selama 10 tahun. Biarlah saya simpan rapat. Tapi Nuhan macam mesti seolah-olah mengharapkan Mas ada sinar untuk berbaik. Komen sikit. Sinar untuk berbaik. Saya cuba bertahan sampai 10 tahun. Dan bukannya kami tidak cuba untuk memperbaiki hubungan tu. Macam saya kata, jumpa orang yang orang yang arif tentang rumah tangga pun sudah, berjumpa dengan makciknya pun sudah. Jadi saya tak ada komen nak cakap pasal tu berbaik tu. Saya minta maaf. Nuhan kelihatan seperti memendam rasa. Apa yang Nuhan pendamkan sebelum? Tak boleh lah, aku nangis lah. Tapi rasa bila ni jangan lapang sikit. Ya. 10 tahun tu bukan sekejap kan? Dia fikir anak, saya memang fikir anak. Antara sebabnya kenapa dia masih bertahan sehingga 10 tahun itu pun salah satu punca utama dia adalah anak juga. Tapi segala apa yang telah kami lalui dalam rumah tangga ni, saya rasa biarlah kami saja yang tahu, kan? Dan saya juga nak nyatakan saya bersyukur dengan apa yang berlaku. Selama saya menjadi suami,
Saya tak pernah culas tentang tanggungjawab. Walaupun kasih mahu pun kasih sayang. Tapi mungkin takdirlah tertulis sampai sini saja. Baik. Ialah ketika berdepan dengan dugaan kes mahkamah ni kan, mungkin boleh sedikitlah hubungan dengan wife macam mana sekarang. Of course tak tekan berhubung, tapi demi anak-anak masih berhubung atau berhubung untuk selesaikan masalah tu macam mana hubungannya lah? Hubungan kami memang kami baik sebab kami tahu anak-anak memerlukan kami berdua. Saya juga boleh jumpa dengan anak sekarang ni, dan dia pun jaga anak-anak saya dengan baik, alhamdulillah. Dan tidak ada perkara-perkara yang buruk lah berlaku. Baru-baru ini juga keluar cerita permintaan ada wanita ni katakan menjadi sekalian berada wanita itu juga membuat laporan polis. Mungkin kita boleh kongsikan. Wanita tu adalah orang kampung saya. Dia dengan anak-anak dia selalu kena datang ke rumah. Dia ni saya dah kenal dengan keluarga ni lebih daripada 20 tahun. Dan kami rapat. Dan dia kadang-kadang nak menumpang tinggal di rumah disebabkan dia tu ada masalah buah pinggang. Ya, berhubunganlah nak tumpang rumah, nak pergi hospital daripada kampung jauh. Dan keadaan orang sakit buah pinggang kan, kadang-kadang sakit, dia perlukan tempat yang dekat. So rumah saya dekat. So bila dia dah bukan tinggal, dia menumpang di rumah, dia mula rapat dengan isteri, dengan anak-anak. Dan isteri saya selalu juga jemput ajak dia ke rumah. Kadang-kadang saya tak ada rumah pun, isteri saya ada je ajak dia datang ke rumah. Dan isteri saya ada suruh minta tolong dia ambil anak sekolah lah, even hantar isteri saya pergi kerja, balik kerja. So hubungan tu adalah rapat di antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, seperti masyarakat kita. Tapi mungkin kerana dia datang ke rumah, tapi datang dengan anak-anak dia lah, dan disalah tafsir oleh orang dan mereka mengaitkan dengan isu ni. Saya rasa tak sepatutnya lah, sebab kita kan kalau orang kampung datang rumah kita nak menumpang kan, apa salahnya? Dan isteri saya pun kadang-kadang ajak dia datang ke rumah pun atas benda-benda yang biasa-biasa. Kadang ajak dia tengok TV, macam itulah. Sebab saya kadang-kadang sibuk banyak kerja. Kadang dia mereka datang ni macam tetamu yang datang yang memeriahkan gitu. Jadi tak adalah bila dia kata apa ni, dia adalah punca ke, orang ketiga ke, keberapa ke, itu tak. Itu sekelakar sikit lah kan. So hubungan dengan wanita itu seperti tadi dia kata. Ya, kami sangat rapat. Rapat macam orang kampung. Ada lagi keluarga kat kampung saya rapat dengan kita orang juga. So itu bagi saya normal lah. Lebih-lebih lagi bila dia memerlukan bantuan, pertolongan untuk mendapatkan rawatan di hospital, takkan saya kata tidak, jangan pergi duduk tempat lain, kan? So dari situ hubungan itu menjadi rapat dan tidak ada apa-apa perkara lain yang berlaku pada selain itu. Tapi hubungan sekarang macam mana dengan apa ni? Masih baik lagi. Walaupun dia agak tertekan juga, tapi tidak menjejaskan hubungan sebab kita tahu apa yang berlaku kan. Kita tahu saya dengan anak-anak dia semua baik, tak ada masalah. Bila dari macam ni ramai yang meletakkan kesalahan di bawah awak kan. Kalau kita baca buku dengan presiden, so apa yang awak nak kata-kata tu? Mereka tak tahu apa yang berlaku. Mereka tidak tinggal sebumbung dengan saya. Tapi apapun kecaman dan tumahan yang mereka lemparkan kepada saya tu, saya maafkan mereka semua. Saya tidak ada menyimpan apa-apa perasaan marah atau dendam. Sebab saya tahu media sosial dan kita tak dapat nak kawal. Tetapi untuk saya menceritakan apakah yang berlaku yang sebenarnya, saya rasa biar saya dan keluarga saya yang tahu. Maksud biar saya dan dia saja yang tahu. Saya tidak mahu kita tak mahu menceritakan apa-apa dan biarlah saya simpan rapat-rapat.
Wahai Mak Jenny pula, macam mana sekarang? Mak Jenny okey. Mak Jenny tak tahu apa-apa. Mak saya tu semayang Zuhur pun 2 kali kadang-kadang. Mak dah semayang ke belum? Mak rasa dah semayang tapi macam belum. Faham tak? Jadi keadaan mak saya tu dah 80 tahun. Dia dah tak larat. Saya nak buat rawatan untuk mak macam-macam pun dah tak ada rawatan sangat yang boleh dibuat untuk mak. Keadaan dia dah 80 tahun. Jangan kaitkan mak saya dalam isu perceraian. Sebab mak saya memang tak tahu apa-apa. Sehari sebelum saya naik mahkamah, saya bagi tahu mak. Sehari sebelum naik mahkamah, saya cakap, mak, besok adik naik mahkamah, cerai. Kemudian mak cuma cakap, mak tak campur urusan rumah tangga anak-anak. Korang dah bosan, pandai-pandai kau lah. Dan mak memang cakap, semua anak-anak mak, rumah tangga dia, mak tak campur. Sebab yelah ada juga sebelum-sebelum ni adik-adik saya ramai kan, ada juga yang ada masalah ke, mengadu ke apa ke. Mak memang tak akan campur apa-apa. Dia tak akan campur. So, sehari sebelum saya naik mahkamah, saya bagi tahu mak. Dan itulah yang mak cakap. Saya cuma minta doa mak. Dalam isu ni dah ada juga yang nak boycott produk Mak Jenny. Rezeki semuanya aturan Allah. Saya terima apa yang berlaku dekat saya ni adalah satu dugaan saya. Dan saya rasa mak saya yang tak tahu apa-apa dan dia sendiri pun tak tahu yang dia dikecam juga. Ada juga yang mengata-ngata yang buruk pasal mak saya. Dia tak tahu apa-apa dan sebenarnya kadang-kadang video yang saya buat dengan mak, dia pun tak tengok. Dia just jadi diri dia seperti itulah dia. Dia tak harap apa-apa pun daripada tu sebenarnya. Kalau sesiapa yang rasa untuk berbuat sedemikian, saya tak boleh paksa. Saya tak boleh marah. Saya tak boleh hentikan apa-apa. Saya cuma harap berdoa agar Allah lancarkan saja jalan. Walaupun saya di Jigar Afganza, walaupun saya di perniagaan Mak Jenny, dengan perniagaan itu, mak saya dapat merasakan satu nikmat yang lain. Setelah membesarkan kami 8 beradik, dan apabila sekarang apa yang mak saya nak, saya dapat tunaikan di usia mak yang dah senja. Saya itu satu kebahagiaan. Itu satu kebahagiaan. Dan semua yang terjadi sekarang ni pun atas doa mak. Siapalah kita kalau tanpa doa ibu bapa kita kan. Tapi bukanlah bermaksud saya menempel dengan mak saya 24 jam. Tidak. Jalankan tanggungjawab saya. Saya anak lelaki. Tanggungjawab pada mak saya tak putus. Saya sebagai suami, sebagai bapa, tanggungjawab pada saya, pada mereka tetap ada. Jadi bab tanggungjawab adalah satu kemestian bagi saya. Bila orang mengatakan Hans ni adalah anak mak, macam saya kata tadi, kalau tanpa doa mak, siapalah saya ni. Dan mungkin orang tengok saya ada banyak konten dengan mak, tapi saya bukan hari-hari dengan mak. Korang sedar kan yang Mak Jenny ada perniagaan, ada produk. Jadi secara tak langsung mungkin benda tu dijadikan satu point ataupun dijadikan satu bahan untuk mengatakan saya ni anak mak. Anak mak seolah-olah saya menempel dengan mak saya.
Itu tidak benar. Sebab di bawah Mak Jenny, bukan ada saya saja. Di bawah Mak Jenny, ada ramai tim. Dan itu adalah tanggungjawab yang saya kena tunaikan. Di bawah Mak Jenny, ada ramai ejen. Itu adalah tanggungjawab. So, kalau saya keluarkan apa video ataupun konten dengan Mak, itu adalah salah satu daripada tuntutan kerja saya juga. Bukan bermaksud saya duduk dengan Mak Jenny 24 jam. Di saat apa yang sedang berlaku dalam rumah tangga hari, pernah tak terasa nak tarik diri daripada TV? Oh, tak pernah. Sebab prinsip saya adalah jangan mudah mengalah. Kalau saya mudah mengalah, tidak mungkin saya bertahan sehingga sekarang. Dari segi apa sekalipun, dari segi perniagaan, dari segi kehidupan saya, ya mungkin saya terkandas dalam kehidupan saya setelah 10 tahun. Tapi 10 tahun yang telah saya cuba, bukan saya tidak cuba. Dan Gegar Berganza satu platform baru untuk saya. Dan tiba-tiba dilanda perkara-perkara macam ni. Alhamdulillah saya ada family yang menyokong, kawan-kawan yang menyokong, yang beri semangat pada saya. So, saya juga tidak mahu mengecewakan peminat-peminat saya yang dah lama menunggu kemunculan saya. So, saya tak nak perkara itu menjadi penghenti kepada semangat juang saya. Thank you. All the best.